Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Imam, Tuan Muslim, Jizil, Tuan dan Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya dan selama-lamanya kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengizinkan kita hidup di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bayaran. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi mengizinkan kita dapat mengucap dua kalimah syahadat. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi membenarkan kita berpuasa dan bersolat tarawih sampai malam. Seandainya Allah mematikan kita semalam, tak mampu dah kita untuk solat tarawih pada malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ni diambang dia ambang walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Ambang yang kita nak berhari raya, sempurna sepuasa kita, sempurna puasa, maka hendaklah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lambang kejayaan seorang mukmin apabila mereka melalui perjalanan yang cukup getir dan ujian yang cukup hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum kita berhadapan dengan hari raya, kita perlu bermuhasabah dahulu, kerana kita ni ada hanya beberapa hari saja lagi. Ada berapa hari lagi raya? 15? 8. Oh, jangan main-main, 15 hari lagi. Kita bermakna kita berada dalam lebih kurang dalam 7-8 hari. Kita akan berhadapan dengan hari raya. Tetapi perjuangan kita belum berakhir. Kerana saat Allah Subhanahu Wa Taala nak memurniakan satu rahsia, yang mana rahsia Allah Subhanahu Wa Taala hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma ikhtiar kita mencari di mana itu Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadar ini suatu malam yang mentakdirkan seseorang itu amalan dia banyak atau amalan dia sedikit. Lailatul Qadar ini satu ujian Allah.
untuk melihat manusia yang bersungguh ataupun tidak di dalam melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terbukti. Sebab manusia ini Allah sebut di dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, manusia semua jaga masa belaka. Masa tidur pun dia jaga, masa makan pun dia jaga, masa kerja lagi dia jaga, masa cari duit pun dia jaga. Tetapi semua manusia itu berada di dalam kerugian. Semua. Innal insan, makna manusia, apatah lagi manusia yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa yang rugi? Pertama, orang yang rugi adalah orang yang munafik dengan Allah, orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ruginya ialah orang-orang yang tidak mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rugi di sisi Allah. Contohnya dirahmati Allah, bila disebut manusia seluruhnya rugi, rugi belaka. Musmayat gawah tu rugi, musmayang tu rugi, masjid tu rugi, membaca Quran tu rugi, puasa tu rugi. Mengapa rugi? Sembahyang rugi juga. Ramai orang sembahyang, dia bangun malam tetapi takkan nama untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi di sisi Allah. Dia berpuasa, kamil sa'il laisa lahu siyam illa jabal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, mereka tidak dapat apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Puasa. Orang lelaki puasa, sembahyang fardu tak jaga, sembahyang tarawih saja yang dia jaga. Apa kebarang? Puasa jaga, sembahyang tarawih jaga, sembahyang fardu tak jaga. Sebab tu sembahyang fardu waktu asal hanya tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudik. Orang lain sibuk dah. Mereka rugi di sisi Allah. Sedangkan yang perlu kita jaga adalah fardu. Kamu sembahyang berseluar pendek, tidak menutup aurat. Perempuan berpuasa tapi tak pakai tudung, tak pakai jilbab. Apa kebarang puasa kamu? Sekiranya kamu berpuasa tidak menutup aurat, mengapa kamu berpuasa? Dia cakap Allah suruh. Mana dalil kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun? Mana kamu dalil berpuasa? Aqimus shalah. Mana dalil kamu tidak menutup aurat? Tak ada dalil. Sedangkan penutupan aurat itu adalah dalil daripada Allah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Surah apa? Tengah surah tadi. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, hei Nabi, beritahu istri-istri kamu. Istri Nabi ramai, istri kita seorang. Nabi ramai istri pun semayang malam, kita seorang bini penakut semayang malam pun tak. Apa barang? Nabi ramai istri tahajud jaga malam. Kita seorang istri waktu lalu kamu. Dan nak bini seorang lagi istri cakap, kalau bini seorang saya potong habis. Saya perak. Yang berlaku di Kelantan, kerak habis pun. Tak tinggal zuriat walaupun sih. Potong. Bisa itu nak bercerai, dia kelar. Maknanya di Malaysia sekarang ni, kalau nak kahwin, potong, nak bercerai, kelar. Jangan main. Sebab tu tuan-tuan kena baca ayat kursi 7 kali sebelum tidur. Pertama, untuk diri. Yang kedua, tuan-tuan jangan tidur dulu, biar dia tidur. Yang tekuk baru tuan-tuan tidur. Kalau tidak, tak selamat. Yang ketiga, sebelum dia tidur, biar dia tidur dulu,
tuan-tuan bila dah dengar dia berdetuk, tuan-tuan minta aku ambil semua pisau-pisau gunting-gunting semua dari plastik, simpan bawah kaki. Maknanya selamat dia tidak terpotong. Itu kalau yang berasa ada berani sikit lah. Kalau nak baca akunya, kita tak ada lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia begitu? Kerana tadi dia berpuasa tapi tidak menutup aurat. Sedangkan dalil Al-Quran jelas supaya mereka jilbab. Mereka tak jilbab di dalam bulan Ramadan. Suaminya berserba sama-sama tu, tasbih sama-sama kepala lutut, tapi isterinya tidak pakai, tak tutup. Lesh itu. Apa sebab? Mana dalil yang kamu kena tutup tak tutup aurat? Sedangkan kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala suruh tutup aurat. Satu lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rugi orang yang membaca Al-Quran hanya tadarus di dalam bulan Ramadan. Bulan lain mereka abaikan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan kita masih cakap mereka hanya bertadarus. Bulan lain mereka tak ada tadarus. Jauh dengan Al-Quran, tak baca Al-Quran. Sebab itulah Allah Nabi sebut di dalam hadis Nabi, rubba qaril Quran wal Quran yal'an. Ramai orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran laknat kepada mereka. Sudahlah mereka membaca Quran, tidak menjaga adab-adab yang di dalam Al-Quran. Apatah lagi mereka nak menjaga Lailatul Qadar. Berapa kerak yang ada sekarang? Sembahyang terlalu. Sebab itu tuan-tuan, manusia bumi. Nah, bukti kerana mereka melakukan amalan tanpa ilmu. Mereka. Nah, sembahyang terawih, hanya terawih, witir balik buat rumah. Sunnah Nabi, sembahyang terawih, witir sekali. Dia tinggal terawih, dia balik rumah. Dia tinggal witir nak buat di rumah. Kalau buatlah, kalau tak. Dia rugi sebab dia sembahyang terawih tak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sembahyang terawih tuan-tuan, sekali nak witir, sunnah. Kalau bos tak pak supo dia mau sembahyang terawih, tak balik. Tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak buat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya'i sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnah aku di saat orang semua tak mau kepada sunnah Rasulullah, maka Allah beri pahala 100 pahala mati syahid. Itu pahalanya. Mati syahid lebih besar pada itu lagi. Kalau tuan-tuan nak mati syahid, kena pergi Syria, pergi Palestin sekarang. Apa syahid? Di Indonesia ni, kalau orang mati syahid, kalau orang syahid, orang pergi sana, dia panggil teroris. Kan pelik. Orang Tuhan suruh berjihad, Tuhan suruh berjuang. Takkan kita katakan Indonesia, kita nak berjuang pasal apa? Nak balas sesama kita, nak balas dengan Yahudi laknatullah. Tapi bila kita pergi, teroris. Aku nak pergi tak? Dia sebut jangan pergi, teroris. Tak jadi pergi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi kita hidup atas dunia. Jangan sampai satu ketika nanti waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami mendengar dan kami memerhatikan apa yang diajar kepada kami di dunia ini, tidaklah kami menjadi ahli neraka ini. Surah apa? Saya ingat dia tak biasa. Tanya datang. Nah, surah Mulk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat penyesalan, ayat rugi manusia. Seandainya kami mendengar dan kami memerhati, kami pergi belajar ilmu, kami tahu sunnah Nabi, kami buat apa yang diajar oleh Nabi, kami tidak menjadi ahli neraka. Itu ayat rugi tuan-tuan. Ayat rugi. Sehingga mereka berdoa. Allah sebut di dalam surah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Surah Al-Fatihah. Sejadah rupanya. Saya ingat Al-Fatihah. Tengok orang tu ingat surah.
Tak hafal Quran tapi suruh ini. Dah baca semua, dah malas bayar di mana? So jaga semua. Ni, alhamdulillah selepas saya. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbil. Kamu lihat. Ketika orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah tanpa taubat, dikira dan dinilai oleh Allah satu persatu amalan kamu. Dan dibentangkan di hadapan kamu, nah ini neraka yang bakal kamu duduk. Ditarik yang apa? Tunduk neraka di hadapan kamu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat dan kami dah dengar dah. Kami dah lihat dan neraka yang bakal kami duduki nanti. Kami dah dengar suara neraka yang akan menggurungkan kami. Lantaran itu kembalilah kami ke dunia. Kami nak menjadi orang-orang yang beramal saleh. Dan kini kami telah yakin kepada dunia Allah. Oh, lo ni baru nak berdoa dengan Tuhan. Hidup atas dunia dulu tak pernah berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kini baru kamu nak naik ke dunia balik setelah dunia pun tak ada. Baru nak beramal ibadah dengan Allah. Dan kamu sudah bukti. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Baru terasa kalau tidak aku tak buat gini dulu, aku tidak jadi ahli neraka ya Allah. Sudah bukti tuan-tuan. Ya Allah, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami nak buat amal soleh. Bukan kami nak duduk sebelah dekat Masjidil Haram. Bukan kami nak duduk dekat surau Ad-Dunia. Bukan. Tapi kami nak melakukan amal soleh. Sebab tu orang yang amal soleh ini tuan-tuan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman, yang ada kalimat la ilaha illallah, mereka mengerjakan amal soleh, mereka patuh, mereka tunduk kepada Allah, dan mereka taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah ahli syurga dan mereka kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, umat Nabi Muhammad, saya jamin tuan-tuan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya jamin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpacu kepada Quran tadi, tuan-tuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah ahli syurga. Apa yang takut sangat cakap kita ahli syurganya? Udah cakap syurga bukan diri kita, Allah. Ada tu punya tunduk rokok, semaya, puasa, dan main kukering badan tu, kayak apa? Nak dapat ahli syurga lah. Allah jamin ulaika ashabul jannah. Ulah tu siapa? Tak dia ulah siapa? Ulah tu orang yang beriman. Tuan-tuan ni beriman ke tak ni? Iman. Ada. Masuk syurga. Selepas saya. Mana boleh tuan-tuan dulu pada saya durhaka. Anak murid masuk syurga dulu pada Tok Guru, kelek. Mengapa anak murid masuk syurga dulu? Tok Guru yang ajar dia jadi baik. Tiba-tiba Tok Guru lambat. Ada something. Mungkin Tok Guru ni adalah. Tadi dah sebut dulu lah biar ada. Apa dia? Dia sebut betul malam dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dalil saya nak bagi kat tuan-tuan. Dua lagi dalil hadis Nabi tentang tuan-tuan ahli syurga. Ada seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang lelaki yang disebut orang yang tidak rugi hidup atas. Dia tanya, "Ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai' adkhulul jannah?" Faqala na'am. Kata Nabi, "Ya Rasulullah, apa pandangan kamu? Aku sembahyang 5 waktu sehari semalam. Aku berpuasa di dalam bulan Ramadan. Aku halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan aku haramkan apa yang haram oleh Allah." Makna tuan-tuan, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Wa bainahuma umur mutasyabih. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang halal tidak akan berubah menjadi haram.
Ini sekejap halal, sekejap haram, sekejap halal, sekejap haram. Macam Cadbury. Apa keluaran? Suatu jangan makan Cadbury. Sebab dia menimbulkan apa halal apa haram, dia jadi syubhat. Dia halal tetap halal, dia tak boleh jadi haram. Macam mana halal tiba-tiba boleh jadi haram? Kecuali ada beberapa sebab yang menjadikan haram itu. Ada nanti kita sebut dalam pengajian kita 2 tahun akan datang. Sebab kita 2 tahun sekali kan. Tahun ni rezeki saya boleh mari sini acak kali. Alhamdulillah. Nah, walaupun niat saya masuk mau jumpa dengan Datuk Ibrahim. Dalam bakat dia boleh pada orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut yang halal itu halal, yang haram itu haram. Yang duk main celaru tu ialah syubhat, mutasyabihat namanya. Sebab tu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Adakah aku dapat masuk syurga? Nabi kata na'am. Na'am. Tuan-tuan, orang ni dia sembahyang 5 waktu, dia tak sembahyang sunat. Sunat tak ada disebut sembahyang sunat, ba'diyah atau qobliyah pada. Dia ni puasa Ramadan tidak disebut puasa 6 atau puasa 7, puasa 8. Tak. Dia tak sebut. Yang aku buat som Ramadan, aku hanya berpuasa bulan Ramadan. Dan aku tidak menambah walaupun sedikit. Bermakna tidak menambah dalam yang wajib. Adakah aku masuk syurga? Nah, tuan-tuan puasa sebulan Ramadan. Sembahyang 5 waktu. Tuan-tuan sudah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tuan-tuan buat yang sunat? Mengapa tuan-tuan buat yang sunat? Kerana nak mengangkat darjat tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajatin man nasya. Allah angkat darjat tuan-tuan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam saya duduk dengan Nabi di syurga nanti. Allahu akbar. Siapa tuan? Saya cakap sebagai doa. Tuan-tuan itu tuan-tuan cari sendirilah, aku tak tahu. Aku cakap. Ini cari sendiri tuan-tuan. Kita nak duduk dengan Nabi ni cari sendiri. Tanya Ustaz, mengapa Ustaz boleh duduk di syurga? Ustaz cakap, pertama saya duduk di syurga, saya duduk dengan Nabi. Pertama saya selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lain semua saya ikut sunnah belaka. Hatta modal kahwin saya tak ikut, saya ikut sunnah kahwin satu. Kita. Sebab kita takut kena kerat dan kena kerat. Orang takut kita bukan takut bini. Bini menakut-nakutkan kita. Isteri saya nak kahwin dengan Innova. Innova apa? Apa? Innova. Innova Toyota. Saya nak cakap pun takut pun. Sebab isteri saya dah nak kahwin atau tidak dengan dia. Saya pun jadi dua pada ni. Cuba jangan pun doa aku, ya Allah. Tapi last kali saya cakap tak nak. Kenapa dia tanya? Sebab kalau saya Allah berat saya malam. Berhati-hati sebenarnya. Sebab sudah percaya sangat bahawa tuan-tuan. Mesti kita kena tahu sih. Setidak kepercayaan itu. Sebab hati dia gerak. Walaupun dia sayang-sayang pun tuan-tuan dia gerak tau. Jangan main. Kayak malam. Cakap dia. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hadis Nabi yang meletakkan kita tidak rugi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, kita tidak rugi sebagai umat Nabi Muhammad. Kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umat aku akan masuk syurga belaka, kata Nabi. Umat Nabi Muhammad. Ada sini umat Nabi Daud. Umat Nabi Yusuf tak? Tak ada. Kita semua umat Nabi Muhammad belaka masuk syurga belaka. Kecuali Abah. Tak nak. Tak nak tuan-tuan. Orang bagi Nabi dah bagi kompor umat dia masuk syurga. Dia tak nak. Tak nak. Lepas tu dia sombong.
Abah, dia tak nak katanya. Suatu sahabat bertanya, siapa yang tak nak tu ya Rasulullah? Yang hadis ini saya dah baca dulu 3 bulan 4 bulan yang lalu. Siapa yang tak nak ya Rasulullah? Tanya sahabat Nabi, siapa yang tak nak? Sedangkan eliket pun nak. Andai aku pergi dulu sebelum ku tunggumu di pintu syurga. Itu eliket nyanyi. Dia takut dan nyanyi. Tapi nak cerita nyanyian dia tu ada khayalan dia tu nak masuk syurga tuan-tuan. Orang kafir pun nak masuk syurga, penulis diri pun nak masuk syurga, walaupun dia buat lagu mana pun dia masuk syurga. Tapi kita umat Muhammad, jaminan Allah, jaminan Nabi, kita masuk syurga sebab kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tak rugi. Siapa yang Rasulullah kata, man ata'an min dakhala jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Taat Nabi. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diajar oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi, kita kena ikut belakang sunnah Nabi. Bahkan mustahil kau dalam perkara balik ingat kau binti wa Allah telah berada. Sunnah Nabi tak sunnah Nabi. Sini buat 8 buat 20. 8. Kita perlu belajar ilmu. Kalau tidak kita rugi. Kita dalam ibadah satu bab sunnah, satu bab supaya baca Fatihah. Kita mengajarkan. Tak, sebab ini bidang saya. Perkhususan saya di Mesir bidang ilmu Al-Quran. Nah, saya tahfizul Quran 30 juzuk dan saya belajar qiraat asyik. Saya nak sebut orang rugi kalau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia rugi. Apa pula rugi? Rugi tidak mengikut sunnah Rasulullah dalam pembacaan Fatihah. Sedangkan sunnah Rasulullah di dalam Fatihah dia kena baca satu-satu. Termaktub di dalam kitab Al-Muqtata fil waqfi wal ibtida. Rasulullah membaca Fatihah dalam sembahyang sunat ke, dalam sembahyang fardu ke, Rasulullah baca satu-satu. Kita baca. Nah, Ustaz mengajarkan. Tapi bukan niat untuk menegur kita, tapi untuk memberi nasihat. Supaya kita hidup dalam keadaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ikut Nabi. Nah, kita baca satu-satu itu sunnah Rasulullah. Baca Fatihah betul. Tapi ada kesunnah. Nah, sunnah baca satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau nak cepat baca apa air tak usah baca. Nah, tidak jadi sunnah pula. Sunnah bacalah surah. Nah, sebab itu tuan-tuan, kita rugi kalau kita tidak ada ilmu, dan kita rugi sekiranya kita melakukan amal ibadah tanpa ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya sebut rugi benda ini. Rugi. Okey, balik pada tadi. Man ahya sunnati man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang derhaka kepada aku, itulah orang yang tidak. Itulah orang yang tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Terbentang. Malam ni malam yang ke-20. Malam besok Lailatul Qadar. Malam tadi saya tunggu. Tak ada tuan. Saya tunggu malam tadi tak ada. Tapi saya tak tahu itu ke malam Lailatul Qadar ataupun tidak. Tuan-tuan dapat rasa tak malam Lailatul Qadar? Di malam Lailatul Qadar ini, bagi masa saya sekiranya, mari 2 tahun sekali tuan-tuan. Bagilah 1 jam setengah. Bayar pula 1,000 mari. Tak padan. Tuan-tuan, tak mana ada cerita ni? Saya ingat. Lailatul Qadar ini tuan-tuan. Lailatul Qadar ini dia bukan satu makhluk yang mengebokkan. Bukan malam kita duduk cari itu. Dia tunggu Lailatul Qadar dia sarokok. Mana Lailatul Qadar? Tak jumpa. Saya nak bagi tuan-tuan. Siapa di antara mereka yang yang mendapat Lailatul Qadar? Tuan-tuan buat ini sesat. Tuan-tuan buat sesat. Pertama tuan-tuan kena jaga awal lagi daripada 1 Ramadan amal ibadat tuan-tuan konsisten sembahyang tarawih. Dan tuan-tuan konsisten amalan tuan-tuan di dalam bulan puasa ataupun tidak puasa, tuan-tuan sembahyang berjemaah dalam masjid.
Tuan-tuan sembahyang awal waktu, tuan-tuan sembahyang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan konsisten. Kita ambil bulan Ramadan. Tuan-tuan pertama dulu, malam pertama sampai ke malam ini, tuan-tuan konsisten dengan salat tarawih, dengan amalan-amalan yang salah. Pasti tuan-tuan akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Seandainya Lailatul Qadar itu tidak ada pada malam semalam, malam esok, malam itu tak ada, tak ada. Tapi tuan-tuan pasti dapat Lailatul Qadar. Siapa yang dapat? Ingat mereka juga. Pertama orang yang dapat sebab Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar juga saya sebut tadi khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun kita beribadah. Hebat umat Muhammad. Umur pendek tapi ibadat panjang. Orang dulu Bani Israel, umur pendek, ibadat pendek. Umur panjang, ibadat panjang. Ini Bani Israel. Nah, yang jadi Yahudi sekarang, sebab itu Israel tak salah. Israel gelaran kepada Nabi Yakub. Yang celaka ialah Yahudi, anak Allah. Yang celaka. Allah sebut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab tu Allah sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi tidak akan raba kepada kita selagi kita belum singkuk cara ni. Tapi orang kita ikut cara Yahudi. Sebab tu Yahudi boleh main. Dia tidak takut kepada Islam. Takut apa orang Islam jangan sekadar jaga terawih je. Dia jaga terawih dengan lain dia tak jaga hukum. Ada, kita beda semua. Lanjut. Tapi nak sebut siapa yang dapat Lailatul Qadar ialah orang yang mula-mula sekali ialah orang yang berbuka puasa kerana Allah. Sebab berbuka puasa ni satu dia berbuka puasa kerana lapar, dan satu lagi dia berbuka puasa kerana kerendahan Allah Subhanahu wa taala. Perayaan bagi kita orang yang berpuasa pada hari itu ialah berbuka. Tapi dalam berbuka kalau dia pelahap, nah, dia makan sampai tak ada nyawa ke hidung, sampai telinga pula, bermakna dia tidak mendapat ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia dapat berbuka. Lepas tu dia solat maghrib berjemaah. Tuan-tuan jangan tinggal di sini. Kalau berbuka ni, satu lagi sunnah Nabi, tuan-tuan jangan berbuka puasa di masjid semua. Isteri semua kat rumah. Isteri dengan anak, dengan cucu kat rumah kita di masjid je. Jangan tuan-tuan. Sebab sunnah Nabi berbuka ni, dia berbuka di rumah dan dia berbuka di masjid. Sekali di rumah, sekali di masjid. Nah, isteri masuk tuan-tuan jangan main-main. Api dapur itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok. Ya Allah, ya Tuhanku, dia dulu memasak makan makanan untuk berbuka dan bersahur kepada suami dan anak-anak dia. Oleh itu api menjadi saksi di hadapan Allah, sehingga Allah beritahu, wahai api neraka, kamu jangan jilat tubuh perempuan yang masak untuk suami dan anak-anak berbuka dan bersahur. Masa itulah kita nak makan dengan isteri, masa itulah kita nak makan dengan ahli keluarga.